Statistik adalah merupakan rumus tertentu yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang hanya boleh diterima pakai telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pengamal statistik. Sebagai satu disiplin pengajian pula, statistik adalah merupakan kaedah saintifik bagaimana kita menyantuni data, bagaimana kita mengumpul data untuk memastikan bahawa sampel yang terkumpul itu mempunyai irasan kepada populasi. Setelah data dikumpul, kita harus memikirkan bagaimana data yang hendak dianalisis itu semurni yang mungkin supaya dapatan yang diperoleh tidak timpang dan memberikan harapan yang seperti ini. Antara yang akan saya sentuh ialah tentang program penapisan kanser, perubahan penduduk, keputusan wanita, merangka insurans kenderaan, forensik balistik, iaitu bagaimana kita membina cap jari penduduk, dan dari hal hujan. Kita bahagikan 3 tahap, iaitu tahap bebas daripada sel kanser, tahap di mana sel kanser bermula dan dalam keadaan praklinikal, maksudnya tidak ada tanda-tanda simptom, dan bukan itu tahap. So, menggunakan anjuran itu, maka saya letakkan 2 rumus. So, jangan bimbang dalam saran saya, ini saja yang lain saja. Ini hanya untuk bagi perisa. Pasal saya statistik nanti kata tak ada statistik pula. So, bagi perisa saja. Kapan program pemerintahan itu, iaitu 91%. Maksudnya dia boleh mengumumkan 91%. Dan 3 masa kemarin, maksudnya masa certain time, iaitu masa dalam keadaan dalam tahap preklinikal sekitar 2 tahun. So, menggunakan parameter inilah kita akan menggunakan pendekatan simulasi untuk menentukan kalaan yang paling optim. So, demografi sebenarnya ialah kita menyelidiki bagaimana taburan penduduk di suatu tempat, bagaimana dia meningkat, bagaimana dia berkurang, dan bagaimana struktur taburan umum. Maklumat seperti ini amat penting untuk perancangan negara. Sebab itu tidak mengherankan kita hampir semua negara mempunyai jabatan statistik yang akan mengumpul maklumat-maklumat berkenaan dengan kelahiran, kematian, migrasi, dan setiap 10 tahun sekali mereka akan mengadakan kajian untuk mengetahui struktur penduduk keseluruhan, dan itu dijadikan asas untuk perancangan negara, di samping dijadikan asas untuk interpolasi untuk tahun-tahun sementara menunggu tahun yang 10. Tetapi mulai pada tahun pertengahan 85, ini suatu saya agak terkejut, ratusan wanita di sekolah menengah sudah melebihi ratusan lelaki. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Keadaan ini tak sepatutnya, tak boleh sama. Tetapi ratusannya lebih tinggi. Adakah berlaku keciciran di kalangan pelajar lelaki di peringkat sekolah menengah? Jadi tidak mengherankanlah sebab itu kita dapat selepas tahun 90-an bilangan pelajar wanita di Indonesia seperti yang kita maklumi jauh lebih ramai. Karena sumber dia di sekolah menengah wanita sebenarnya lebih ramai. Di mana lelaki? Dari kadar kelahiran secara demografi dia 105 lelaki, 100 perempuan. Lelaki sedikit. Ini adalah merupakan dengan ini menunjukkan bahawa kita akan dapati bahawa pelajar wanita jauh lebih terpelajar daripada lelaki. Mungkin juga wanita akan lebih bermakna, lebih smart. Walaupun orang kata lelaki wanita itu perasaan itu, tapi saya rasa itu hanya masalah exposure. Dulu dia duduk di rumah, dia memalas kan, dia terdedah, training itu sudah terjadi. Kekurangan itu dapat disampung. Kalau kita bagikan letakkan kepada 10 bahagian, maknanya wanita akan 5 kali berfikir tentang keluarga dia, 2 kali dia berfikir untuk kerjaya dia, 2 kali dia berfikir untuk hal-hal kewanitaan dia,
dan aktif diperuntukkan untuk hal-hal kemasyarakatan itu dia agak ya. Jadi kita itu yang sepakat. Jadi kalau dia katakan nak pusat, esok nak buat extension, apa dia akan fikir, itu sana keluarga saya siapa nak urus nanti. Itu yang didiskusikan sebenarnya. Itu yang akan terlintas. Kali pertama, apa yang dia? Saya tak tahu betul, tak betul. Tapi itulah yang saya. Tapi kalau kita lihat, dari segi kekeluargaan, apakah yang mereka sepakati? So kami telah menyelidiki ada beberapa 4 sub-kriteria. Urusan rumah tangga, mungkin masak, kemas rumah, sebaju, itu satu. Kedua, tentang pendidikan anak-anak, sekolah anak sekolah. Satu lagi, memastikan anak-anak dan suami dan semua keluarga sentiasa bersama. Yang ketiga, hal-hal. Bila kita lihat antara etnik, nampaknya orang Melayu tidak ada kesepakatan. Mereka mengurutkan ikut kepentingan. Tapi bila kita lihat di kalangan masyarakat ini, bagi mereka pendidikan anak, suami, urusan rumah tangga dan laki. So yang penting pastikan anak-anak suami bersama dan juga harta. Itu yang mereka sepakat. Jadi kalau pokoknya kalau wanita sini dia tak urusan rumah tangga, masyarakat dia tak kata apalah perempuan kita. Tak gitu. Kerana itu perkara yang mereka sepakati. Biasalah kita bukannya ini. Untuk masyarakat India pula urusan rumah dan pendidikan. Kita lihat persepsi yang berbeza. Sebenarnya bila kita perhati sebenarnya persepsi yang kadang kita dengar di mass media sana sini, itu kadang-kadang hanya persepsi sesuatu masyarakat saja. Tapi keadaan sebenarnya berbeza. Dan ini sebenarnya yang berlaku. Kadang kita cuba menasihati pelajar itu untuk persepsi kita. Sedangkan dia daripada kaum lain dia punya persepsi dan pertamanya berbeza. Sebab tu dia mungkin macam buat tak dengar itu kita kata dia kurang ada. Sebenarnya mereka dia persepsi itu. Dan apa yang kita katakan mungkin tidak relevan. Begitu juga sebenarnya. Okay. Dalam hak kejayaan, ini juga menarik. Apa yang sepakat? Kalau orang Melayu, dia lebih mengutamakan manfaat daripada kerja masa cuti, kesihatan, nyaman, itu. Jadi dia hal-hal gaji itu, maknanya jaminan sosial dia lebih utama. Bagi masyarakat Cina, dia lebih meningkatkan jaminan sosial dan juga ganjaran keuangan. Dan masyarakat India pula dia mementingkan status. Sebab tu latihan itu yang sepakat. Jadi saudara boleh bayangkan dalam mengendalikan satu organisasi yang mempunyai persepsi yang berbeza. Tidak heran kalau kita dapati ramai orang Melayu bercenderung suka kerajaan kerana dia lebih mengutamakan jaminan sosial. Sini lebih selesa kepada kerja-kerja swasta kerana pulangan yang lebih ada sedikit jaminan sosial. So dalam mereka mengatur kejayaan di dalam organisasi juga untuk persepsi mereka. Jadi itu menimbulkan berbagai tragedi. Sedangkan sebenarnya persepsi yang berbeza tentang keutamaan. Kita tinggalkan untuk media lain menekuni. Saya pergi kepada urusan rumah tangga. Siapakah sebenarnya yang menjadi aktor utama dalam rumah tangga? Lelaki. Kita telah menyenaraikan lebih kurang 18 keputusan yang biasa di Amerika. So kalau kita lihat di situ, hampir kesemuanya wanita muncul. Wanita perlu dirundingi, satu lagi. Dan sebagian besar wanita berani membuat keputusan sendiri. Mungkin dia berunding juga dengan suami dia, tapi dia dah tahu dah jawapan dia. Jadi dia buat keputusan dulu, dia dah tahu dah jawapan dia. Dia kata runding juga, tapi dia dah tahu dah keputusan. Jadi kalau kita lihat
kalian dengar tentang kerjaya wanita dia boleh buat keputusan sendiri. Dia tak berunding betul. Kalau dia pun dia boleh jahapan juga lah. Penjagaan anak suatu wanita. Kalau dia nak bagi bantuan pada keluarga itu pun mungkin dia tak berunding dengan suami dia. Buat cara sendiri. Pakaian peralatan itu sudah pakai lah, kan? Pakaian peralatan anak dia juga penjagaan kesihatan keluarga. Kalau perhatikan lelaki itu dia hanya masalah nak di rumah, dia mungkin tak urus pada duit. Ini lagi isteri pun tak urus, tak apalah. Dan juga penyelenggaraan rumah, nak urus rumah pai, bocor, benda-benda. Jadi jelas bahawa wanita banyak membuat keputusan. Jadi oleh itu, pada saya sini itu danger. Bagaimana pola pendidikan, pola kepahaman dalam masyarakat itu harus berubah seiring dengan tuntutan yang ada. Kalau tidak akan menjadi konflik. Kalau dua sistem masyarakat dengan sistem penjara itu juga ada KPI yang berbeza, ini akan menyebabkan mungkin tak ada, mungkin banyak kata kita boleh bagi masa ini. Ya itu apa yang kita lakukan. Tetapi keluhan kepada anak, keluhan itu mungkin tidak terungkap. Dia terungkap dalam cara yang lain. Kita tinggalkan tentang seperti saya. Ini saya membahaskan tentang insurans. Insurans trader maksudnya. Perkara yang saya bahaskan ini adalah perkara yang saya kerjakan bersama dengan bekas pelajar saya, Profesor Madia Rotunong Sura, seorang aktuari. So, kita telah cuba memikirkan bagaimana kita boleh memperkenalkan sistem insurans yang mesra pasaran. Apa yang berlaku sekarang di Malaysia, insurans trader khususnya adalah berikan sistem tarif, mana itu telah ditetapkan oleh Bank Nasional dengan pertugas persatuan. Dan pendekatan begini sebenarnya mau tak mau sebenarnya kita melindungi yang kurang berkhidmat daripada menghukum mereka yang berkhidmat. Dan pendekatan dalam sistem pasaran dan mereka yang berisiko tinggi harus membayar lebih, mereka yang berkhidmat harus dikurangkan. Tapi dengan sistem saya tak langsung, tak tahulah kalau akan di Indonesia ini yang baik-baik dalam buruh ini selalu tentang pembinaan cap jari. Biasanya apabila berlaku perompakan bersenjata, polis akan cuba kutip kurungsung itu dan dia akan memiliki untuk menentukan pistol apakah yang dibutuhkan. Apa yang dilakukan itu adalah gambaran kapak seluruh. Selalunya apa yang dilakukan oleh polis ialah ada mesin khas, dia akan membuat pemadanan kuning. Akhirnya kita berjaya. Cuma dalam menyediakan gambar itu, spesimen itu sekarang ini kita melakukan secara manual. Jadi kita ambil gambar, kita crop, ambil spesimen dia dan kita ambil. So, pelajar saya sekarang ini dengan begini, mungkin tak kita gunakan komputer untuk mencari satu titik saut pada gambar itu dan lepas itu komputer akan buat crop ini. Pelajar saya yang lain melihat tentang kebelakuan hutan, wet and dry. Bila dia lakukan, kita tak lihat di banyak mana hujan, kita tak hujan. Lepas tu rentetan dia punya dry spell and wet spell. Berapa lama hujan yang berturutan, kering yang berturutan. Bagaimanakah kita dapat mencamkan bentuk? Ini adalah antara tiga bidang yang isu yang dikerokai oleh salah seorang daripada saya, iaitu Dr. Sayang Muhammad.